Tuan Fadi serumah dengan saya. Tuan Fadi nak pergi kelas. Kata, Man, pinjam motor kau. Ambil lah. Balik minyak penuh riba. Kita ada Rumawi, kita cerita pasal Madani, kita cerita pasal Selangorku. Ambil lah peluang. Awak dah B40. Janganlah tanya soalan macam T20. Macam mana kau boleh beli rumah something yang 400,000 senang-senang kau sign hanya dengan satu presentation 10 minit. Panduan senang. Orang baru nak beli rumah, okey, saya akan buka gelanggang pembelajaran. 5 tajuk ni kita akan belajar. Dia boleh jadi setengah jam, dia boleh jadi setengah hari, dia boleh jadi sehari. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Fanulivo. Kembali kita ke FE Podcast. Ini segmen Hard and Interesting Question tentang hartanah pula. Tadi kita cerita panjang kan. Tapi saya dapat moment of truth berkait dengan untuk relate untuk usahawan kita yang tadi 5+1 tadi. But anyway, soalan. Soalan. Silakan. Saya tanya soalan yang saya nak tanya. Tadi dalam sebelum kita off tadi saya tak tanya soalan ni. Ada orang kata investment. Jadi dia beli banyak rumah. Okay. Saya punya pandangan adalah kenapa nak beli banyak rumah? Satu, bukankah itu meminjam? Pinjam ni dia pinjam dengan bank. Kalau kita beli untuk kita duduk, okey. Tapi kalau beli-beli pinjam, of course kita kata Islamic financing. Tapi pada pandangan saya dia masih riba. Satu. Nombor dua, kita beli banyak. Sebenarnya kita tengah jaga rumah orang lain. Kalau tiba kita mati, tu rumah tu si Fulan bin si Fulan punya. Yang ni orang lain punya. Jadi kita sedang jaga harta orang. Apa pandangan tuan? Beli rumah banyak-banyak ni. Atau kita sepatutnya beli rumah satu cukup, dah siap. Settle. Tak payah fikir dah. Okey. Saya nak jawab ni. Mungkin dia tak untung bagi tuan lah kalau tak jawab. Banyak Dia soalan ni agak kejam sebenarnya. Mana kan? Betul kan? Agak kejam. Kejam yang bagus. Yang mana kita boleh buka pendedahan daripada sudut angle kesedaran yang betul. Tuan bercakap pasal saya tentang kalau kita beli rumah banyak-banyak. Sama juga kalau saya simulate kepada bisnes. Kenapa nak buka branch banyak-banyak? Kan kalau kata kita kedai runcit bagus satu tempat kan, memang doing well money, hati pun senang, balik tidur tenang apa semua. Kenapa nak pergi buka branch sana? Kenapa tingkat atas nak buka satu lagi branch? Kalau kata contohlah satu plaza tu kan, tingkat 7 nak ada satu, tingkat 3 ada satu, tingkat 5 ada satu. Persoalannya balik kenapa? So at the end of the day, property investment juga adalah salah satu jenis bisnes. Macam mana teknikal kita buat bisnes? Apa semua orang guna cash ke tuan buat bisnes? Berbaliklah kan. Siapa ada cash, okay, beres. You are against the idea of buat financing, buat loan, nantikan burden, kena kejar bank apa semua. Okay, we respect that. Tapi tak semua orang ada capacity tersebut. Kan kita kan ada grant, ada soft loan, ada financing apa semua supaya boleh progress. So sama juga tuan-tuan. Maknanya berbalik kepada persoalan tentang beli rumah banyak ni adalah something yang sudut pandang yang saya boleh katakan salah in the sense of kalau you nak multiply the income, nak tak nak you kena multiply the investment. Mana kan daripada satu rumah paling terik, paling tekan, paling saya boleh buat sublet satu kepala RM50. Contohlah kan, senang cerita kan. Kali dengan 8 orang RM400 sebulan. Macam mana saya nak multiply? Adakah saya letak lagi 8 orang dalam tu? Dah tak kondusif. So saya kena multiply the investment. Sama juga dengan sebagai orang buat bisnes. Kenapa orang bekerja kepada nak buka branch, nak buka building yang lebih besar, supaya staff lebih selesa, supaya bisnes lebih maju, supaya income boleh jadi satu benchmark income yang baru. Dulu duk main RM1 sebulan, sekarang ni RM2 sebulan. Oh tak puas lagi, nak RM3 sebulan. As much as you can, dan bayarlah zakat banyak-banyak. So nak ceritalah kan, cerita pasal pandangan yang buat rumah banyak, buat pening je apa semua. Sama juga saya kata, buat apa nak buka branch banyak-banyak? Jadi senang cerita, buat pening je. Kita tukar daripada ni pandangan saya. Saya kena jadi orang antagonis, watak antagonis. Okey. Baru perbincangan tu hangat sikit. So maksudnya saya kena tukar daripada menjaga rumah orang, berhutang just untuk jaga harta orang lain, kepada kita buat untuk berniaga. Treat it as business supaya kita boleh multiple kita punya income dengan lebih besar, skala lebih besar. Betul.
Betul. Saya setuju bab tu. Dan kalau tuan nak masuk ke gelanggang teknikal isu perbahasan tentang haram, riba, backdoor riba apa semua, kan kita nak bawa pasal tu, kita bukan dalam capacity untuk debate on that. Because why? Kita bukan ahlinya. Kita akan berada dalam gelanggang assumption, andaian yang kita tak pandai pun nak relate Jadi kepada. bagaimana untuk kita relate? Okey, kalau saya nak relate kepada, itu adalah facility. Saya nak beli rumah 300,000. Kalau katalah in the sense of kita nak betul-betul jaga, tak nak berada menggunakan facility yang questionable. Saya tak kata haram, tapi questionable. Ada angle-angle yang orang kata apa boleh dipertikaikan. Okey, so saya tak ambil facility tersebut. Tuan rasa berapa lifetime saya perlukan untuk kumpul 300,000? Dan by the time saya dapat 300,000, rumah tu dah jadi 600. Kerana bisnes saya, bisnes rumah. Okay, so sekarang ni saya ada, dia panggil kalau dalam bisnes, dia panggil others people's money. Ya. Kan, satu facility yang disediakan adalah cost of financing dia. Mana ada facility yang free? Yalah. Melainkan kerana negara besar lah, Kuwait, apa semua kan, negara minyak semua dia bagi loan free, Kordul Hasan. Habis, tak ada cerita riba apa semua tak ada kan. Okey, beres. Itu cerita lain. Tapi kat sini kita ada peluang untuk expand, tapi kita kena somehow menggunakan facility tersebut. Okay. Saya berpandangan yang at least at minimum pada pengetahuan kita, benda tu properly being governed. Okay. Ada syariah council, line up-nya yang betul, orang-orang yang ahli, bukan sekadar ustaz mana-mana tiba-tiba jadi syariah council. Dia punya background pembelajarannya dalam bidang syariat, penceritaan pasal wahyu, pasal muamalat semua, jadi syariah council. Itu bagi saya saya boleh berlapang dada menerima fasiliti tersebut dengan baik. Jadi maksudnya bila dia Islamik, maksudnya tanggungjawab tu atas dia. Ya. Kita, sebab awak cakap Islamik, kita ambil Islamik. Okey, pada sebab keadaran bukan ahli dia. Bukan ahli dia, untuk question lebih pada tu. Yeah. Ahli sama ahli argue, silakan dan berdebatlah dan so improve lah dengan baik. Kan? Dan malahan tuan, percintaan pasal Islamic financing ni bermula daripada mula-mula dia bertapak di Malaysia lagi. Masa tu dengan vibe di Samanil Ajil, ramai orang jadi muflis apa semua. So sentiasa didebatkan, sentiasa ada angle baru untuk improve. Yeah. Bagi saya tuan, at the end of the day, pasal riba ni kan, kita masuklah sikit cerita pasal riba. Sikit je lah riba. Dia hanya kerana berlakunya akad. Akad tu dia, okey, contohnya Tuan Fadi kan. Tuan Fadi duduk serumah dengan saya. Kalau orang kata biasanya riba, beza riba kan ni, kalau kata layman punya apa contoh, macam ayam halal dengan ayam sembelih dengan tak sembelih lah. Ini orang kata apa, little kalib punya contoh lah kan, senang faham kan. Dua-dua sedap, tiga rasa. Masak kicap sedap kan. Okey, kita naikkan sikit high level. Tuan Fadi serumah dengan saya. Kita satu rumah sewa. Tuan Fadi nak pergi kelas. Kata, Man, pinjam motor kau. Sambil-sambil saya pun tengah pening-pening. Ambil lah. Balik minyak penuh riba. Pasal akadnya, pinjam. Kerana asas dalam muamalat pinjam mesti dipulangkan dalam asas yang betul. Keadaan asalnya dia. Ada sama sesimpel. Ini nak cerita ketelitian lah. Ramai orang nak cerita riba. Okey, kita pergi ketelitian. Tuan Budin pinjam pen pun salah. Kalau kata ketelitian akad, saya kena Puan Budin minta dakwat dia sikit. Ya. Because pinjam, asas dalam pinjam, doktrinnya adalah kena pulang balik keadaan asal. Okey, sekarang ni cerita yang sama Tuan Fadi, motor saya, Man, pinjam motor Man nak pergi kelas. Boleh. Engkau sewa motor aku, bayarannya minyak penuh RM5. Sama cerita dia? Sama. Akad tu berbeza. Akad tu berbeza menjadikan halal, harus. Bisnes sewa. Harus. Bagaimana dilihatkan Islamic financing dan juga konvensional ni menjadi katalah somehow perdebatan dan sebagainya. So melihat kepada itulah bagaimana kecantikannya dalam Islam. Maksudnya niat asasnya apa? Clearnya di situ. As simple as kita basuh tangan, yang ni dapat pahala, yang ni tak ada pahala. Maksudnya apa? Basuh tangan kan? Yang ni saya ambil wuduk, yang ni saya basuh tangan, kotor. Okey. Itu nak katalah akad dia dengan saya basically lebih kurang saya dah faham, cuma just nak namakan hard and interesting question kan. Yelah. Soalan seterusnya. Itu soalan TKD. Tapi tadi sedap tu kata. Betul, saya tak nak orang sampai yang satu peringkat yang dia memang dah tak nak buat. Memang dah tak nak invest. Tak cerita property pun, cerita bisnes ke apa kan. Dia memang dalam keadaan yang very skeptical of everything. Semua orang very negative. Ini antara yang kena rukiah kan. Dia kena keluar daripada circle dia, masuk dalam circle yang betul, because akan influence cara berfikir dia. Betul. Kan kalau buka-buka TikTok cerita tu, buka Facebook cerita tu. Alah, satu hari tu habis cerita pasal negativity kat arah tu. Jangan beli.
Jangan beli, ribat, matilah kau, bayar rumah, muflis apa semua. Itu je duk bergurindam dalam kepala dia. Memang rumah ni jahanam lah. Sama juga kalau kita sebut the word multi-level. Kalau kita katakan, so kalau kita berada dalam circle yang anti multi-level, itu inilah word dia. Kalau kita dalam circle yang multi-level, yang berjaya, somehow bina empire, legacy apa semua. Fokus on product, betulkan balik presentation apa semua, takkan. So again tuan, cerita pasal orang mengumpul rumah, dah ramai pun orang berada dalam investment yang sebegitu. Kerana dia berjaya bina dua perkara. Yang pertama, business income kalau dia buat rental. Kalau sewaan tu yang paling minimum sewa sebiji rumah. Bayar bank 1,000, dia buat 1,400. Tolaklah maintenance 200, net 200. Ini business income. Tapi tak perasan kekuatan salah satunya dalam property investment ni, iaitu dia berdasarkan konsep scarcity. Prinsip kekurangan. Tanah makin lama makin limited. So nak tak nak, ya betul. Supply and demand menjadikan demand kawasan kematangan tersebut, menjadikan ramai orang peminat makin masuk. Apa jadi pada harga? Naik. So dia bina duit secara tak sedar daripada rumah tersebut. Ini yang banyak yang orang tak sedar. Ramai orang tak tahu, ramai orang yang yalah somehow kesedaran tu tak ada. Dia bukan saya tak ada kesedaran, dia start dengan negativity. Dan habislah sampai bila pun peluang potensi tu tak nampak. Tapi tuan, itu cerita pasal T20, cerita pasal nak beli rumah banyak. Tapi kebanyakan orang sekarang ni bukan mampu milik, mampu tengok je tuan. Betul. Saya ceritalah pasal 1,000 apa semua. Nak beli rumah pun macam terkebel-kebel, tengok harga rumah tu tuan. Betul. Ada saiz pun macam sekarang kera je. Tapi harga dia dah macam harga Firaun dah tuan. Betul. So apa masalah dengan tanah Malaysia ni? Adakah seteruk itu? Ni kita cerita apa ni? Pembeli rumah pertama. Ya, nak beli rumah pertama. Kita kena fahamkan dia ada 4 jenis pembeli rumah. 4. Kalau kata piramid pembeli rumah tu, ni bukan piramid MLM Bukan. Piramid yang bawah tu saya atas sekali lah. Kalau tak ada okey kata MLM. Tak nak cerita 001. Okey. So sekarang ni dalam piramid pembeli rumah yang paling ramai bawah ni kita panggil sebagai first home buyer. Okey, first home buyer. Paling ramai. Jumpa mana-mana dah beli rumah belum? Belum. Yang kedua, tengok piramid tu makin berkurang. Yang kedua adalah upgraders. Mereka yang nak upgrade daripada rumah kecil naik rumah besar, daripada apartment nak rumah landed, daripada terrace nak corner lot, nak semi-D. Upgraders, anak makin besar, anak perempuan lelaki tak boleh jaga aurat dan sebagainya kan, upgraders. Yang ketiga, piramid makin kecil, iaitu investors. So kalau kita nak lihat persoalan, argument, debate di angle mana nak bercerita, kan, yang ketiga investors. Investors ni dia akan banyak teknikal lah. Berapa ROI, berapa yield, berapa appreciation setiap tahun, semua tu. Dan yang keempat, ni level Tuan Fadi dan Tuan Fudin lah. Iaitu apa? Paling kecil, paling susah nak jumpa. Apa tu? Collectors. Collectors. Dia beli rumah tu macam tu Fadi, pergi jumpa developer. Berapa satu ni? 700. Ambil 3. Macam tu lah kan Tuan Fadi. Jadi dia bukan investor. Dia dah lebih dah. It's not about making money dah. Sebab memang dia seronok, leisure. Dia pergi beli tengok. Nice, I love the place. Dekat dengan golf. Okay, belilah 2. Bungkus ikat tepi. Macam tu lah kan, kata kan. Macam kita level kita kenalkan saya dengan dia. Dan saya berada di depan 2 ni lah. Dia macam collectors, macam geng-geng yang suka beli kereta. Apa nak kan? Beli je. Dia parking je. Kita pula sibuk lagi bagi duit apa semua. Dia pada duit kata kan. Kita yang apa kerana ni sibuk dengan dia punya pilihan. The term is collectors. Aku yang collect, kau yang panas. Kan? Kau pula masalah. Tuan beli apa market value tuan? Apa mahal sekarang pakai duit kau, duit aku. Habis settle. Kan? Kita beri nak cerita kan. That's why kalau agent rent, dia kena tahu mana market yang dia tengah bercakap dengan. Because why? Customized presentationnya. Berbeza-beza. Bercakap dengan first home buyer, kena faham nature first home buyer. Dia tak reti apa, soalannya banyak perangai. Semua benda nak tanya, semua benda kena ulang balik. Tak? Jadi kau relax lah. Because at the end of the day, kau layan 4-4 kau buat duit. Cerita pasal agent lah. So persoalan sekarang ni, first home buyer is always the main debate dalam kata sekarang ni sampai bila-bila. Because tak akan sampai satu peringkat semua orang mampu beli rumah. Tak akan sampai satu peringkat. Because why? Dynamicnya income. Walaupun kerajaan Madani sudah buat banyak perubahan. Madani, ya betul. Tuan, katalah contoh, kita ada satu projek ni tuan. Kalau tuan dengar apa, memang steam betul lah. Apa? Putrajaya, Presin 7, depan Putrajaya Central. Kan, 800 square feet. Not bad. Okay, apartment lah. Okay. Berapa tuan rasa? 300-400 lah. Putrajaya. Putrajaya. We're talking about the center of government central kan. 400 setengah kot. Putrajaya Central. Berapa jual? 200.
Serius lah. Prihatin Madani. Tu saya kata. Kenapa mampu tengok? Because you salah tengok. Sama juga kita beli baju, kita salah pergi shopping mall, memang mampu tengok lah. Baju yang sama di shopping mall yang betul, pandai kan buat kajian sikit, rajin baca kat sikit, buat tengok review apa semua, ada rupanya benda yang sama. Macam kita lah tuan, duk pandai pula buat kajian belik sana, belik Shopee, belik Lazada, belik nak cari the best offer kan. Prihatin Madani tuan. Sekarang ni kita tengah follow sangat agresif dengan kerajaan menyediakan rumah-rumah macam ni. Tak, maksudnya yang kata tuan kata mampu tengok tadi tu sebab market dia tu tak berapa nak boleh beli 200 tu ke? Bukan, mampu tengok pasal apa? Dia bawa kereta. Okay. Bawa kat highway. Okay. Tengok kan mudah. 1.6. 3 story. Okay. Memang meleleh mata lah mampu tengok. Tak ada mampu tengok. So suka sangat senang skeptical macam tu. Betul. As if satu tu represent everything. Ya. Dia senang contoh macam ni lah tuan. Sajalah selit kalau relevancy on this example. Agent saya selalu cakap, first thing first, bila you tengok rumah, you jangan buat apa-apa andaian. First things first. Kau jangan sibuk nak skeptical, jangan nak buat andaian. Apa dia? Ceritanya begini, contoh. I learn something from my leader. Dia kata, leader ni nama dia Zul. Yang kawan dia ni nama dia Jalil. Jalil ni classmate sama-sama dengan dia daripada kecil lah. Jalil, dia pun cakap, Lil, kau jadi agent dengan aku lah Lil, come lah. Zul, aku nampak kau, hidup kau berubah, banyak beli kereta apa semua. Tapi Zul, sekarang ni ada kau nak beli rumah. Tak Jalil punya skeptikal lah. Zul punya jawapan memang padu. Itu menjadikan saya ulang mana-mana seminar saya pergi. Zul jawab apa? Lil, kau jangan risau. Sekarang ni yang tak ada duit, aku dengan kau je. Boleh faham tak kan? Tak faham tak kan? Kau tak payah nak sibuk. Kau tak payah nak sibuk nak apa-apa kedanakan semua orang. Tak kan? Contoh kita buat kereta tengok satu pun ada kau yang nak beli. Launching pagi, petang habis. Kita tak mampu beli. Kita pukul rata semua satu Malaysia tak mampu beli. Itu kesilapan yang selalu saya ulang. Kau pergi tengok projek balik kan. Saya tanya contoh nama dia Fadi, macam mana projek ni? Sir, kalau saya tak belilah. Aku bukan suruh kau beli. Kau memang papa kedana. Faham tak kan? Aku suruh kau jual. Tak kan? So settle terus. Oh yelah sir kan, bukan saya nak beli. Kerja kau buat marketing, cari peminatnya. Okay. Kau tidak susah tuan nak melangkah dalam hidup apa pun. Kalau duk main skeptical, rumah mampu tengok. Sekarang ni mana ada projek. Habislah kita penat buat marketing. Cuba nak aware. Tolonglah, come on. Kan the government is trying to help. Siapa yang B40 tak ada rumah. Dan malahan kempen dia rumah pertama. Investor dilarangkan sama sekali untuk beli. Because dia adalah kena buat Pesuruhjaya Sumpah. Rumah pertama sahaja. Rumah pertama. Aduh, tak dapat. So di mana tahu semua ni? Faham tak kan? Kalau kata betulan tengok kita punya sharing apa semua ni adalah belajar 200. Sikit. 200,000 tu. Dan dia letak bebanan moratorium 10 tahun. 10 tahun tak boleh jual. Tak boleh jual. Tak apalah, memang kan nak beli duduk sendiri. Pembeli rumah pertama biasanya beli nak duduk sendiri. Ramai orang kalau let's say kita beli untuk buat sewa ke apa. That's where the idea. Beli tu untuk duduk sendiri. Untuk duduk, tak boleh buat sewa lah. Kata asal syarat sah dia adalah moratoriumnya supaya jangan dua. Tapi jangan sewa. Dan kita bawa gelanggang berbeza lah nak cerita pasal. Saya nak tanya soalan yang seterusnya. Boleh? Disebabkan ada term kataan kita moratorium tadi. Which is antara sewa dengan beli. Right? Ya. Saya ambil contoh lah. Apa nama tu area tu? Lupa lah kita. Mana tuan? Astaghfirullahalazim. Yang ada mall baru tu. Mall baru Lake Mall. Lake apa? Lakeside Mall dekat Elmina. Okay, Elmina. Saya tak tahu tuan lebih pakar lah. Environment best apa semua kan. So adik saya duduk kat situ. So bila saya pergi, saya bertanya harga rumah kat sini berapa? Dia pun cakap lah sekian. Saya kata, kalau sewa 2,000 je. 1,000 lebih. Saya kata, baiklah kau sewa daripada kau beli. Beli dah berapa ribu sebulan. Sewa, kau rasa boring kat sini, puah-puah tukar tempat lain. Jadi, sewa dengan beli tuan. Mana lagi bagus? Yalah, sekarang ni tuan punya pressure soalannya pada apa? Kepada pembeli rumah pertama, kepada anak muda. Anak muda tuan. Elok sewa ke elok beli? Kan? Anak muda sebab kadang-kadang dia orang ni ada macam mana cakap nak beli dia macam tuan kata tadi lah. Dia tengok semua macam tak mampu. Kan? Itu sewa je lah buat apa nak beli-beli ni. Sebab dia ada setengah orang kan. Saya nak beli
beli di kampung. Ya. Beli dekat Kelantan. Betul? Sini sewa saja. Okey. Jadi apa pandangan tuan? Sewa ke beli? Ke soalan saya salah? Soalan tak ada masalah. Cumanya saya akan start jawab. Semuanya jawapannya betul. Nak sewa betul? Kerana bergantung kepada kalau asasnya niat ataupun dalam Niat. kata bahasa bisnesnya objektif. Ya, innama amalu binniat. Apa objektif tuan? Tuan Fadi menyatakan. Kata Tuan Fadi, saya ada rumah murah ni Tuan Iman. Saya perancangan master plan saya. Saya nak habis kerja, pencen, saya nak kumpul duit banyak-banyak, balik duduk kampung. Wow, that's a good master plan. Mana kan? Maksudnya Tuan Fadi menyewa. Tak kisahlah pindah ke apa, tenancy, tak sambung ke apa semua. Tuan Fadi faham nature dugaan menyewa. Okey. Dia macam ni. Mungkin saya boleh reframe balik. Saya bagi contoh lah Macam Tuan Fadi kata tadi, pergi Almina. Ya. Kawasan situ. Kita ni ada kemampuan untuk beli. Ya. Tapi masalahnya bila tengok sewa lagi murah. Dah kenapa aku nak Correct. beli baik aku sewa je. Itu soalan dia. Lebih tepat. Okey. So dalam keadaan kes saya, contoh kes saya Ya. sekarang ni, Ah. kenapa saya kena beli? Ya. Saya sewa je. Betul? Bagus? Contoh saya tanya ni untuk Tuan Budin. Ya. It's okay Tuan Budin. Benda ni akan disensor kan gambar. Bukan nama sunnah. Tuan Fadi. Macam saya Bukit Jelutong. Ya. Oh. Tuan Fadi, Tuan Budin, apa syarat sah pembeli? Syarat Dua. sah pembeli. Mampu. Satu, dia nak beli. Yang kedua, dia mampu. Kalau kata tanya saya kan, apa kereta idaman Tuan Iman? Katalah contoh, Masyarakat. Rolls Royce. Contohlah, contoh just so senang contoh. Ataupun orang kata apa, Range Rover. Kenapa Tuan Iman tak beli? Apa kerana? Boleh faham tak kan? Tu apa-apa kena saya tak tahu saya level apa tu. Apa tak kan? Tak nak bagi tahu apa kita nak dalam hidup kan macam-macam. Sama juga Tuan Fadi. Tuan Fadi pergi kat satu tempat yang Tuan Fadi tak sesuai pun kat situ because dia tak target Tuan Fadi. Dia target mereka yang income yang sesuai, yang beli dan faham offer kawasan tersebut. You nak ketenangan, this is the place. You nak security, this is the place. You nak landscape, this is the place. You nak sekolah international, this is the place. Semua ni premium. Tuan Fadi kata datang, baik aku sewa 2,000 je kata. Sebab tu dia tak pernah target Tuan Fadi. Algoritma dia tak sampai betul Tuan Fadi. Yeah. Because Tuan Fadi is not the right leads yang faham offer rumah tersebut. Tak Saya mana sewa- kan? So sewa dekat pun tak sini saya masalah. datang kan, leads datang. So, "Oi, kalau saya apa offer yang Yelah, kalau kata Tuan Fadi, objektifnya baik aku sewa je. Because why? Tuan Fadi melihat kegunaannya bukan something yang to enjoy the whole facility. Setakat nak pergi balik kerja, sewa je lah kata. Ya. Sedangkan offering developer tu apa? So apa? Security, jogging track, apa, tasik. Siapa nak semua ni? Orang duduk sini. Dan berada dalam T20 yang pencen, yang memang nak life dia very healthy, pagi-pagi brisk walk dekat dengan surau. So ni semua premium. So dia faham harga tersebut dan dia boleh respon. Kan dua syarat sah. Ya. Dia nak dan dia mampu. Dia beli. Kita lah yang apa kedana ni sibuk selit. Oh mahal, mampu tengok. Baik sewa. Sebab tu dia tak pernah target kita. Kawan saya bekerja dekat sales gallery Mercedes. Orang buka pintu dia dah nampak dah. Dia ni leads ke ataupun sekadar masuk nak ambil gambar. Cara jalan, cara tanya soalan, boleh minta kurang tak? Malu lah. Kamu lah orang kaya masuk Mercedes minta kurang. Komisen Ada offer awak tak? berapa? Boleh tak kita separuh? Kau ni apa kerana kau masuk Mercedes? Kau nak ambil gambar, ambil je lah. RM400,000. RM400,000 mana kan? Kalau kita kata, baik aku beli rumah. Pasal kau tak ada duit, sebab tu kau kena beli rumah RM400,000. Orang yang ada 40 juta, tengok tu sebagai can I buy cash or loan? Loan pun saya ambil separuh. Sedap. Dia buka gelanggang, present pun sedap. Ini kalau datang tiba-tiba kan, tuan, kalau saya bayar separuh-separuh boleh? Betul? Kalau saya bayar sikit-sikit ke BMW boleh? Tak? Soalan-soalan tak macam-macam tedious, macam tak apa kan? Kau ni bukan leads. Tuan Fadi feel tak maksud saya ke Saya sini? faham. So berbalik kepada B40 ni, saya lihat bukannya masalah pasal rumah mampu tengok ke sebagainya. It's all back kepada awareness masing-masing. Dah ramai sangat B40 yang kita lihat kesedaran membeli tu ada. Kan somehow kita bantu dan at the end of the day dia dapat rumah yang dia inginkan. Because objektifnya jelas. Saya tahu kapasiti saya kalau dekat bandar yang saya boleh beli adalah mampu milik punya rumah. Kita ada rumah WIP, kita cerita pasal Madani, kita cerita pasal Selangorku. These are campaign-campaign rumah pertama kepada B40. Ambillah peluang. Awak dah B40. Janganlah tanya soalan macam T20. Ya. Saya kalau boleh nak rumah 1 ekar, banglo, ceras. Macam tu kan? Berapa bajet? 280. Yang tu kan? Paling nampak. Okey dah. Saya nak tambah satu lah kan. Dia memang betul. Sama dia tak kisah sewa tu beli, mengikut kepada mampu ataupun ke apa tadi dia Keinginan. nak beli apa semua tu kan. Cuma sometimes ada orang yang membeli. First home buyer tuan kan kadang. Mereka ni beli dalam keadaan tak ada ilmu. Betul. Dan mereka banyak dipengaruhi oleh ejen.
Tak semua ejen baik macam tuan yang educate dulu, Amin. lepas tu baru beli apa semua. Cakap pasal saya pengalaman jangan cerita pengalaman Ya, saya tuan. Dia Tapi ada kisahnya curhat, adalah curhat itu. kalau dia hidup lagi kan, ejen ni kadang dia just for the sake of dia nak commission, dia janji jual je. Ya. So ramai orang, especially yang muda ni, dia beli bukan atas kemampuan, dia beli atas dasar kemahuan. Ya. Dia punya caps untuk loan tu contohlah, dia gaji RM3,000, patut DSR dia dah RM1,500. Betul. Dia balung betul-betul habis RM1,500 tu. Saya silap rumah dia saja bayar RM2,000. Ha. Atas sebab ejen dia kasih jadi. Ya. So orang dah salah beli tuan. So apa nasihat tuan kepada ejen-ejen yang tidak educate ni dan menyebabkan orang first home buyer ni lepas tu taubat dah nak beli lah. Yalah. Honestly tuan, kalau saya tanya pun, saya pun ada kenalan yang buat lelong. Saya ni rumah yang terlelong pun banyak daripada ada certainnya unit tu daripada budak-budak muda. Betul. Malah ada rumah dara gitu tuan. Betul. Rumah dara ni adalah rumah yang baru siap, New development lah. new development yang Serah belum kunci, orang tak ambil duduk, pun. tak serah kunci lagi, dah terlelong. Ya. Dan yang adalah orang muda. Ya. So macam mana? Adakah benda ni memang tak boleh dielak ke ataupun memang salah pembeli tu? Kalau ke? tuan yelah sebagai pembuka gelanggang jawapan ya kan, saya boleh katakan salah ejen tu 1%. Kita nak beli something yang besar ni, tuan-tuan perempuan sekalian. Kan? Kita nak beli baju pun dia punya survey, dia punya kajian, pergi test. Kalau kereta pergi test drive, balik tak beli, balik. Bila pasal apa pula bila time rumah? Senang-senang buat keputusan. Kita percaya je. Boleh buat senang-senang letakkan kesalahan tu pada ejen yang salah present dan sebagainya. Apa kita tak ada ruang ke nak buat due diligence? Kalau ikut ranking dalam pembelian kita lah kan. Okeylah Tuan Fadi. Tuan Fadi beli roti berapa minit fikir? Berapa kan? Perlukan 3 hari untuk istiqarah apa semua kan. Capai kerana apa? Damages kesilapannya rendah. Damages salah beli roti, bawa balik roti brown. Alamak layan je lah kan. Apa salah beli yang kecil, tak beli yang tinggi? Ya betul. Okey, RM4.5 salah. Itu pengalaman. Kan? Because involvement pada kerisauan kesilapan tu, damages pada silap-silap tu saya kata macam mana kau boleh beli rumah something yang RM400,000 senang-senang kau sign dengan satu presentation 10 minit. Kerana kesilapan keputusan tersebut kau salahkan ejen tu. Which is normal. At the end of the day, apa-apa berlaku kita, we never point ourselves. Betul. Kan kita akan cari siapa nak salahkan ni. Sebab lalas sampailah ke Perdana Menteri. Kau tak kan punyalah nak kata bagi tahu salah. Dan malahan kalau kasar lagi sampailah ke Qadarullah kata ni memang takdirnya aku jadi apa tak kan. Bukan dia kalau saya tanya ada buat kajian ke? Jadi ada semak ke? Apa nasihat tuan kepada orang yang nak membeli rumah ni? Budak muda ataupun yang baru itu mungkin first soalan home buyer. terakhir. Oh, tuan terakhir. Tak, bukan. Sebab cukup panas itu ultimate lah. Apa tips. Nasihat orang nak beli rumah? So berbalik pada tadi, kata 1% salah ejen tu because why? Memang dalam dunia business transaction, kalau dalam kontrak dia kata dia menggunakan konsep caveat emptor. Caveat emptor. Ini kalau saya silap Selama ni saya pegang begitu. Dia beza dengan dunia insurans atau takaful. Caveat emptor ni dia mengamalkan konsep let the buyer beware. You tanya soalan saya jawab. You tak tanya saya tak ada kepentingan ataupun tanggungjawab untuk jawab. Okey. Kereta ni ada rosak ke? Alamak dia tanya saya kena jawab dengan telusnya. Kalau saya tipu maka jadi misleading. Beza dengan takaful dia ataupun insurans, dia menggunakan oborimo fide. Bahasa apa tu tuan? Ya, bahasa apa? Saya pun bertahun nak boleh kata kan. Itu kalau kata bahasa Inggerisnya utmost good faith. Awak kena cerita walaupun tak ditanya. Okey, faham. Awak pernah hospital lah, awak tak cerita kan. Apa bila nak claim sangkut pasal awak pernah hospital awak tak cerita. Awak ada kencing malam, dah. Awak ada kencing manis. Awak ada kencing apa tu? Darah tinggi sebagainya kan. So awak pun tak beritahu. Okey, sign, polisi pun enforce. Bila claim tak dapat. Tuan tak tanya pun saya itu. Apa tak kan? So dua konsep berbeza. Kalau hartanah ni orang tak tanya. Hartanah dalam transaksi business. Yelah, sebab dia nak komisen. Mana kan awak tanya, saya jawab rumah ni berapa bilik, 4 bilik, 3 bilik. Kan katalah awak tanya. Tu bocor tau sebenarnya. Ada kalau kata subsale lah, kalau kata rumah baru. Cumanya tuan, saya boleh katakan okey lah. Nak kata salah tapi itu tactical marketing. Dia punya bergeloranya emosi membeli rumah ni lain macam. Betul tuan. Tak kan? Dia atas sikit daripada kereta. Ya. Bergeloranya. Ada kemudian saya bawa sikit. Dia kereta dulu. Kan? Tengok masing-masing lah kan. Kereta dulu, saya rumah dia dulu. Dia bergelora pasal apa? Dia satu keputusan yang mungkin dalam satu kehidupan. So tactical marketingnya pandai.
So the moment you masuk sales gallery, you tengok dia punya scale model, you tengok dia punya master plan. Lepas tu ada pula ruang boleh bunyi ho tu. Dia macam curhat lah. Dia macam dia berada dalam episod cerita saya tu kan. Lepas tu ada ruang kanak-kanak, anak-anak selesa, kena pula buat catering. Itu semua ada dalam matematik psikologi tu. Kadar suhu aircon, the music yang dia pasang. Ini semua combination marketing. Apa pewangi yang dia gunakan Di galeri tu. di galeri tersebut. Tuan Fadi boleh cubalah test keimanan masuk sales gallery tengok. Saya dah pergi. Abang tak kan? Saya tak nak lagi. Serius saya tak pergi. Tak adalah katalah. Betul, saya tak nak lagi. Katalah contoh, janganlah sales gallery yang kecil apa semua tu tak. Ni Tapi pergi yang dekat ni je. Apa Tropicana. Masuk. Saya masuk tapi alhamdulillah lah tuan, tak ada rasa apa-apa. yelah pasal Dia Tuan nak tekan Fadi saya sebelum pun. tu Berapa kali saya pergi? Dia pergi ni. tak BMW Volvo sebelum tu dia mak surat dulu sebelum tapi nak bagi tahu, these are all tactical marketing. Why? At the end of the day, manusia membeli ni yang saya tahulah Tuan Fadi lebih tahu. Dia ada 2 Q akan activate bila kita nak membeli. IQ dengan EQ. So emotional quotient tu 80% menyumbang kepada pembeli. Ya. Orang rumah sukalah, anak-anak seronok selesa. Kan lepas tu datang pula seorang ejen yang very soft spoken, soothing. Assalamualaikum Tuan Fadi, dari mana-mana. Betul. InsyaAllah Tuan Fadi kita bantulah tengok macam mana boleh beli. Dah kahwin ke belum? Macam tu lah kita kan. Nak beritahu ya. Iya, kan? Duduk insyaAllah Tuan Fadi nanti kita submit, nanti ada bank akan call Tuan Fadi. Semoga rumah ni jadi kebahagiaan buat keluarga Tuan Fadi. Kata. Biar matematiknya salah pun. Tak kan? Biar 90% of your income pun digunakan untuk bayar loan tersebut. So jadi kat situlah saya kata why you are easily masuk dalam gelanggang yang you kena buat keputusan yang besar lah hidup. Because kita faham tactical marketingnya banyak bermain dengan emosi. Ada kena pula naik ni bagi ramai-ramai keluarga pergi tengok show unit. Masuk rumah show unit dengan come on lah tuan Budin, show unit siap dengan fully furnished. Betul. Siap ada piano. Betul kan? Ya. Mana kan kita pun tiba lah ego state kita pun dicabar apa semua. Kena pula anak tanya kan, ayuh takkan tak mampu kot. Come on, this is your father man, come on. Yang damages ni kalau silap 30 tahun. Betul, 30. Tu saya kata kagumnya saya, orang salah beli rumah, ada tu sampai beli 3, sampai beli 4. Apa keadaan you ketika you nak buat keputusan tu ketika tu? Adakah you dah lupa pasal matematik? At the end of the day kita beli apa-apa kan matematik, beli kereta pun at the end of the day installment. Semua benda yang sama, maintenance, cukai pintu pula, cukai kereta, insurans. Dia kata semua saya balik-balik kata memang emosi ketika tu. Bila dia rasional dah balik, biar betul kita beli rumah 3 juta. Come on lah, boleh ke? Bila dia alpha mode balik, emosi kan. Sebab tu kalau kata dalam NLP ke apa, jangan buat keputusan bila emosi kita ekstrim. Tengah sedih ke, terlampau garang, jangan buat apa-apa keputusan. Tengah sedih, terlalu sedih, jangan buat keputusan. Terlalu gembira pun jangan buat keputusan. Tapi marketing pandai. Tak kan? Tapi kalau kena orang yang betul tak ada masalah pun. Yalah betul lah. Tapi bila kena kat orang yang apa-apa kedana ni lah, tu yang jadi habis semua, jadi habis sangkut tu. Dia menyalahkan semua orang tu. Alright, banyak dah kita dengar hari ni. So saya rasa tajuk menyewa membeli macam mana ni? Kita nak cerita menyewa membeli. Dia bagi saya tuan, ni bagi saya lah kan. Dia bergantung kepada individu juga. Kadang-kadang ada orang tu dia memang nak ada pemilikan. Dia nak rumah atas dasar dia nak. Tak ada masalah. Kan. Tapi ada orang dia nak sekadar menyewa. Sebab dia rasa macam ni pemilikan ke apa ke. Kalau tanya saya, ni saya. Betul. Saya lebih suka sewa di mana saya duduk. Saya suka memberi sewa di mana saya boleh apa orang kata? At the end of the day tuan, saya setuju je. Tuan Aiman, saya senang je. Saya asal nak sewa. dengan saya. Tak. Asasnya situlah. Kau nak sewa pun sewa dengan aku. Itulah kan. Tak, nak ceritanya pasal hal tanah ni, apa pun kau punya direction betul. Saya senang. Saya nak sewa sampai nafas saya terakhir. Silakan. Betul. Pasal apa? Sewa tu tidak merosakkan kebahagiaan keluarga dia. Kan? Saya tak akan datang dengan doktrin kau beli lebih baik nanti harta tanah naik. Tak payah nak serabutkan dia. Tak payah. Saya kata okey ke kalau kena pindah-pindah? Tak ada masalah tuan. Pindah-pindah pun dari sini je. Tenancy agreement kalau dah habis owner tak sama okey. Faham tak kan? Because why? Setiap pilihan ada nature. Consequences dia. Ada bebanan yang kita kena faham.
Menyewa ada bebanannya, membeli ada bebanannya. Yep. Orang menyewa tak pernah bising, orang yang membeli salah beli ni lah yang bising. Kau jangan belilah, aku dah lalu lah. Tiap-tiap bulan makan Maggi, semua perisa aku dah rasa dah Maggi. Punyalah begitu. Yang kau belikan kau beli. Abang tak kan? Tanyalah dia asam laksa apa semua dia tahu. Raymond cheese apa semua dia dah rasa dah. Punyalah nak beritahu. Nak bertahan hidup. Salah siapa? Abang tak kan? Ejen sekalipun dalam keadaan cuba influence. Kalau kata ejen ditrain untuk influence dalam membeli, takkan lepas tuan kalau komitmennya tak betul. Betul. Orang selalu sebut bank sekarang susah nak buat loan. Bank susah buat loan daripada zaman bank ditubuhkan hari pertama pun. Betul. Pergilah bank mana-mana tiba-tiba minta loan dapat. Takkan dapat jumpa bank macam ni. Because dia akan berbalik kepada scoring, komitmen, gaji kita apa semua. Dah lepas baru lepas. Mata bank lepas. Sebab tu di mata bank membezakan di mata kita. Mampu dengan layak, dua benda berbeza. Betul. Awak layak, mampu awak je tahu. Bank belum tahu. Tiap-tiap bulan kita bagi duit ke mak ayah kita. Bank tak tahu tiap-tiap bulan kita ada adik yang masih sekolah yang kita kena jaga. Betul. Kan? Bank tak tahu yang tiap-tiap bulan kita ada anak OKU yang memerlukan rawatan special tiap-tiap bulan. So bank tak tahu. Bank hanya kira apa atas dokumen. Bank kenal kita pada dokumen. Layak belum tentu mampu. Ya. Di mata bank layak. Relax. Tenang dulu, cuba kira balik. Sebab tu kadang-kadang saya kata dalam kewangan, taktikal kewangan. Okey, Tuan Fadi nak beli kereta. Contohlah, Fadi kau nak beli kereta. Kau rasa kau mampu. Okey, kau buat exercise 3 bulan. Tengok macam mana 3 bulan. Steady tak steady? Contoh, apa exercise tu? Exercise ni adalah exercise kewangan lah. Warm up dulu kita kata kan. Tuan Fadi gaji 3,000. Tak boleh tahan nak ambil Honda satu. Honda berapa tuan? Kata Honda City satu berapa? 1,002 ke? Katalah 1,000. 1,000 lah. So that's 1/3 of your income. Okay. Mana net income kan. Lepas dah statutory deduction semua 3,000. Kita punya net income kan. 1/3. 3 bulan jangan beli lagi. So sebulan pertama cuba asingkan lah. Mana 1,000 tu letak akaun lain. Janganlah ambil tak yantik lah. Tuan saya okey je hidup. Hidup apa kau duduk pedal duit tu kata kan. Katalah contoh kan kita masuk akaun Maybank CIMB kita alihkan 1,000. Cuba bertahan lifestyle 2,000. Cuba bertahan lifestyle 2,000. Adakah sampai kena meminjam, adakah sampai tolong sikit tak ada bulan ni kata. Contoh kan. So meaning that kemampuan kita tak capai. Saya suka tuan exercise tu. Apa nak kan? Okey nak beli tak tahan sangat. Okey 3 bulan boleh. Minimum 3 bulan. Paling cantik 6 bulan. Because why? You akan develop lifestyle yang baru. Kalau sebelum ni makan luar tiap-tiap hari, dah mula kurang 3 kali. Because why? You dah punya bajet dah makin kecil. You dah mula membina yang sebelum ni makan kat kedai ataupun kat office apa semua, sekarang dah bawa bekal. Because why? You nak adjust kepada current financial standing. Itu kata warm up dulu. Okay, Tuan Fadi tengok 3 bulan. Macam mana Tuan Fadi? Cantik Tuan Man. Saya bayar okey je, tak ada masalah. Mak saya okey, sihat apa semua. Dan kenapa 6 bulan exercise-nya? Because why? 6 bulan ni macam-macam boleh berlaku. Kita panggil sebagai financial disaster. Kan, kalau kita kata panggil sebagai bencana kan, banjir apa semua kan tak boleh jangka. 6 bulan barulah boleh baca. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba ayah masuk hospital, nak pakai duit. Kan, tiba-tiba abang accident. Abang tak kan, kita dah memang very limited macam mana nak tolong. That's why exercise tu akan jadi matang kalau kata dapat 6 bulan. 3 bulan okey lah, dah tak tahan sangat kan. Dah Honda tu dah tangan macam ni dah kata. Gitu dah sign kan. Tu saya kata betul-betul nak beli boleh, tak ada masalah. At the end of the day damagesnya pada you punya personal. Dan you tak payahlah sibuk nak berkumandangkan salah siapa. Interesting tu. Okay. Alright. Dan tuan, saya pernah disalahkan tau pasal warm up ni. Pasal saya buat video. Dalam video tu dia marah. Kenapa baru sekarang buat video ni? Kau faham tak? Aku tak ada kena-mena dalam hidup dia. Tak ada pasal apa. Time kau beli tak ada pula ajak aku pergi pusing genting apa kan. Time kau tak boleh bayar. Aku yang buat konten ni. Dia salah kan. Betul. Which is kita faham dinamik kesilapannya begitulah kan. Ya, kalau dah salah tu dia, kalau kereta pun 9 tahun, rumah 30 tahun kot. Ya tuan. Lagi pula kalau tak boleh jual. Dan saya pelelong tuan. Saya biasa melelong orang salah beli rumah. Ada tu sampai 4 biji beli dekat satu tempat. Kata cikgu kenapa sampai 4 biji? 4 biji 12,000, gaji dia 6,000. Dia sampai makan pil hypertension tuan. Saya kata satu je cikgu minta saya sebaik ni semua dunia. Cikgu jangan bunuh diri. Itu saya kata. Terang saya kata, because Tuan Man saya dah nak bunuh diri dah, kata jangan, tolonglah. Ini semua paling-paling pun bankrupt. Lepas 6 tahun selesai apa semua. Saya bagi gambaran, sabarlah sikit, silap tu dah berlaku. So dia nak salahkan apa? Ejen tu cakap, Tuan, ejen boleh cakap apa-apa. Takkan semudah tu kita beli dia punya maklumat tu kan. Multiple submission kan. Multiple submission. Itu high level punya lah kalau kita nak bawa dalam gelanggang perbincangan ni kan. Okay, so sekarang dah boleh tanya belum apa tips untuk membeli rumah?
Ada soalan tuan lagi yang Dan lain? boleh itu last, itu soalan last. Sebab okey. pendengar kita ni akan ada orang yang nak beli rumah. Sama ada first nak beli rumah ataupun Rumah kedua, rumah tiga. kedua, ketiga, empat kan. Tips tu I believe number one is ilmu lah. Yang based on Tuan Iman duk cerita tadi tu, Ya. sebelum buat apa-apa keputusan, kita buat research dulu. Dengar. Itu it goes without saying lah ilmu Cumanya tuan, saya nak memudahkan orang pembeli rumah pertama especially. Investor ni dah masuk level mature. Ya, lain. Kematangan So dia buat mungkin tu, keputusan. itu Tapi first home buyer lah menjadi kita punya challenges selalu kan. Jangan jawab lagi ke? Jawab sekarang ni. Boleh jawab lah. Dah boleh jawab dah. boleh jawab. Boleh jawab dah. Okay. Saya develop satu formula ringkas lah, senang nak faham. Okay. Saya suka tu. Yang saya panggil sebagai 5P. 5P. Okay? First things first, dalam nak beli rumah ni, kita ukur dulu baju kewangan kita. Yang dikenali sebagai profil kewangan. Profile. Okay? Dan selalunya galakkan atau direction yang sesuai. Komitmen membayar rumah yang selesa lah tuan. Tak adalah sampai semua perencah Maggi kau boleh ingat apa semua. Iaitu 30%. 30% daripada income. Komitmen. Ni termasuk sekali kalau contoh kondo dia ada maintenance, Whatever. ada ni apa semua. Whatever. Betul lah, Total. termasuk sekali. 30% plus sikit-sikit lah. Because benda Elektrik, tu air tidak apa menyumbang terlalu heavy pun. Maintenance 100, 200 sikit-sikit lah kan. Tapi the main contribution kepada installment tersebut 30%. Okay. So meaning that lebih kurang 1/3. Alright. Okay. Okay? So maknanya kalau gaji 3,000 tu paling boleh tekan 30% is about RM900 sebulan. Okay. So kalau bayar pun something yang kita ada buffer yang lebih besar untuk menghadapi kehidupan. Okay. Life is not just about paying your house. Kan tak kan? You nak kena bayar kereta, nak isi minyak, anak nak makan, anak pergi Speedmart, nak beli Beyblade, Elektrik, aiskrim dan apa sebagainya semua. kan. Okay, beres. So banyak lagi. Beyblade. So itu nombor satu, profile keuangan. Okay, profile kewangan. So nasihatnya adalah 30%. Okay. Baik. Okay, kalau you buat silap pun damagesnya kepada kewangan tu gegarannya tak besar sangat lah. You just 1/3 gegaran tersebut. Okay. Ini belum masuk kereta dan sebagainya lah. Okay, settle. Nombor satu, profile. Okay. Yang kedua dah establish profile. Yang kedua, kita tengok yang ni yang baru masuk tajuk panjang dia, mampu versus layak. Itu semua dalam perbahasan dalam tajuk profile. Yang kedua, purpose. Tujuan dia. untuk Tujuan apa? beli rumah ada berapa tu Fadi? Rasa-rasanya lah. Untuk duduk, untuk invest. Dua saja. Duduk atau sewa? Tak payah nak berlipat-lipat apa semua because why? Lain-lain tu dimasuk bawah tu. Nak duduk atau nak invest. Dua-dua ni ilmu yang berbeza. Mana kan? Orang yang acah-acah nak jadi investor pun kat situlah yang jadi salah. Orang yang tak ada ilmu acah-acah baru nak beli rumah pertama pun tak ada ilmu pun jadi salah. So know your direction because dua-dua direction membawa kepada perbahasan yang berbeza. Kenapa awak beli rumah ni? Kan mahal apa semua. Dekat dengan office saya. Dekat rumah mak saya. So orang pembeli rumah pertama ni banyak bermain dengan faktor emosi. Saya tengok tenanglah projek ni. Oh dekat dengan tasik. Saya suka mancing. Dekat dengan masjid. Walaupun 20% premium sikit. Dekat dengan masjid. Ayah saya duduk dengan saya. So these are factors yang melibatkan pembeli duduk sendiri. Amat tak kan? Ayah saya kalau lagi solat sonok. Saya tengok dia sonok. Saya sonok bisnes. Oh okay. Saya faham rantaian sebab tersebut. Okay. So investor. So walaupun anda bukan beli rumah untuk duduk sini, nak menyewa, saya setuju je. Tapi boleh tak kalau kata awak menyewa teruskan sewa, tapi awak gunakan profil awak beli rumah untuk buat duit. Oh menarik Tuan Iman, saya nak belajar. So dia momen buka gelanggang nak belajar, ada ilmu akan masuk. Okay. Jadi saya percaya dalam hidup ni kan, ni kalau kata apa, salah satu tok guru saya kata, jangan mengajar orang yang tak ready untuk diajar. Betul. Buat masa je kita beri cerita itu ni apa semua. Dia rupanya dalam mindset apa benda kau cerita ni Dia mengarut. cakap dia ke mana-mana dah otak Betul. dia kan. Ini sama juga dia kata ada satu pepatah ni, saya tak tahu betul ke tak. When the student is ready, the handsome teacher will appear. Oh tak ada. Dia cerita kat agent lah macam tu kan. Kau ready nak belajar, kita buka gelanggang. Kau punya banyak alasan, kau dah lah apa-apa kedana, kau hidup dalam tu juga. Terus kau dah kan? ready nak keluar, mai sini. Dengan kita dah ready. Nombor satu is profile. Nombor dua is Yang kedua purpose. purpose. Yang ketiga place. Di mana nak beli. So place akan berbeza pada purpose. Kan saya tanya Tuan Fadi nak beli kan nak buka jelutung. Maka saya akan balik kepada soalan nombor 2. Tuan Fadi nak beli untuk apa? Saya nak beli invest. Tuan Fadi buka jelutung nak invest apa? Bukan invest. Itu saya kata mana kan. So dia saling berkait. It's a sequence. Profil kewangan dah tahu dah. Kelayakan saya nak cari rumah yang 2,000 sebulan. Kau biar benar. Gaji kau apa? 10. Okey. 2,000 je tak degih. Orang kata apa? Silap. Oh ya dia tak apalah bayar. Sebab tu orang kaya dia tak pernah bising pun rumah salah beli. Apa ingat orang tak pandai je salah beli. Orang pandai-pandai pun banyak salah beli lah. Ya, tak luak.
Tapi pasal apa? Dia bayar tu something yang 10%, 20% kesilapan damages pada meja kewangan dia. So yang ketiga adalah place. Okay. Nombor 4, potentials. Apa potensi kawasan tu? Kenapa Tuan Fadi? Tak ada Tuan Mat, saya beli sekarang 5 tahun lagi akan naik universiti kat situ. Jadi anak saya senang lah nak sekolah apa semua kat kawasan tu. Tak lama lagi akan naik akses. Katanya Suk Highway tu akan buka exit satu kat sini. Cantik Tuan Fadi punya kajian. Potensi duduk sendiri tu Tuan Fadi dah nampak dah. Dan saya tengok kat sini memang tak ada dah kondominium naik apa semua. Jadi saya tenang nak pencing kat sini. Sedap. Kita bercakap dengan orang yang faham apa dia buat ni, sedap lah. Sama juga investor. Kenapa? Man, sebelah tu hospital babe, jururawat babe, datang sewa, sublet. Sedap. Betul tu. Mana kan? Berapa? Satu kepala 2,5. Easy. Tak kan? Saya biasa duduk dengan bahasa macam ni. Sedap. Dia beli ke macam mana pun dia tahu nak lipat. Because somehow dia tengok ni salah satu syarat sah rumah tu handsome for investment. At least kena ada 3 peminat. 3 peminat. At least 3 peminat. Saya buat simulasi macam ni. Contoh at least 3 peminat. Budak universiti lagi. Ada Pekerja. tempat kerja. Ada kilang lagi. Ada tempat kerja. Tourism. Universiti, graduate apa semua. Hospital. So dia punya gelora orang nak rumah tu tinggi. Alah, senang cerita macam ni lah Tuan Fadi. Berapa banyak dah investment yang jahanam investment orang beli yang ada satu je peminat dia. Contohnya apa? Apa peminat satu contoh? Dia hanya bergantung waktu tu aja ada orang nak. Melaka, pelancongan. Okey, iaitu pelancongan. Kalau kebergantungan properti itu satu je. Graduation orang nak duduk, tak ada. Orang bekerja nak duduk, jauh gila. Aman tak kan? Dia tinggal satu je, seasonal punya demand. Ini kami investor memang tak akan terpengaruh lah. Ceritalah guaranteed rental return ke apa ke. Awak dapat free 2 malam ke apa ke. 2 malam aku pergi aku bayar sendiri. Tak payah nak bagi-bagi. Tak payah nak memiliki pun. Faham tak kan? Aku tengok berapa banyak terbengkalai yang habis semua dah jadi ghost town apa semua. Banyak. To name it. Macam-macam kita boleh sebut. Itu nak kata syarat sah dalam investment. Ini cerita simple-simple je. Common sense punya kriteria. Dan yang kelima dan yang terakhir, P yang kelima, proses pembelian. So kena belajarlah proses membeli, bayar booking nak bayar ke siapa, jangan bayar ke individu, bayar ke company, bayar ke agensi, bayar ke developer. Lepas tu buat loan, lepas tu dah buat loan dah lepas buat SMP. Apa nak kan? Proses pembelian tu kena faham. Proses pembelian pula Tuan Budin ada 3. Iaitu pembelian rumah baru, pembelian rumah subsale, pembelian rumah lelong. 3 menghidangkan duduk sendiri atau investment. Orang kata investment pergi rumah lelong. Tak ada. Kat rumah baru pun ada je investment yang best-best. Abang tak kan? 3 sektor menghidangkan duduk sendiri dan juga investment. So kena tahulah 3 cara pembelian. Dekat sini yang ramai orang terciduk tu. Salah bayar deposit, dah bayar sikit-sikit, tiba-tiba tak jadi buat. Faham tak kan? So bila kita faham, sebab tu kita akan faham manage risiko tu dengan baik. Faham. Okay? 5 benda ni. Ya. Ini senang, panduan senang. Orang baru nak beli rumah, saya akan buka gelanggang pembelajaran. 5 tajuk ni kita akan belajar. Dia boleh jadi setengah jam, dia boleh jadi setengah hari, boleh jadi sehari. So ejen pun kalau duduk dengan tuan orang pembeli apa semua pun so clear. So sonok. Tuan, bismillah buatlah keputusan dengan tenang. Alright. So saya rasa panjang kita punya discussion hari ni. Banyak kan? Berapa Dah jam? tu. Banyak kita dapat input hari ni. Daripada kita zaman duduk dekat Ampang, pergi ke Sudan, patah balik Malaysia, kan? The colours of the journey lah. Sampai bilion, kemudian masuklah pembelian rumah pertama. Alhamdulillah. Alright, so saya rasa itu saja. Ada apa lagi Tuan Pelik? Tak ada, kita tak boleh buat penutup sebab pesanan Haji Ali kata jangan buat penutup. Jangan buat kesimpulan. Jangan buat kesimpulan. Tuan jangan salah Tuan. Kenapa jangan buat kesimpulan? Haji Ali kata jangan buat kesimpulan sebab kesimpulan awak dengan kesimpulan orang lain berbeza. Lagi satu sebab mungkin kita cerita panjang. Itu kita simpulkan sikit je. Sedangkan banyak lagi benda lain yang boleh belajar lagi kan. Itu yang dia katalah. Tapi anyhow, yang penting kalau saya, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kita, saya dan kita semua, insyaAllah. InsyaAllah. Alright, so thank you so much. Alright. Tuan Iman.
atas perkongsian. Make sure tolong komen, tekan loceng, subscribe YouTube ni dan tulislah kalau anda nak kami jemput siapa pula. Yep. InsyaAllah. Untuk hari ini banyak kami belajar daripada Tuan Iman. Terima kasih sekali lagi terberikan apa orang kata terima kasih lah banyak atas ilmu Kan yang nak bagi diberikan. tahu beri kata bukan kan. Saya tahu dah. Saya dah terbiasa Tuan. Dan terima kasih jugalah kepada tim Fanivo, Podcast FE, tim dia kan, semua yang terlibat di sebalik, sebelum, semasa, selepas. Dan saya seronoklah tengok bagaimana FE progress, dan saya juga somehow jauh lah mengikuti belakang. So saya progress dalam industri saya, dan somehow daripada sumbangan FE jugalah. Kalau kata keikhlasan, kesungguhan mengajar FE kepada kami dulu, sehingga kami boleh membina pelbagai legacy tanah dan sebagainya. So jadilah pahala kita yang berterusan, insyaAllah. InsyaAllah. Alright, so terima kasih kepada anda yang menonton, mendengar. InsyaAllah kita jumpa dalam podcast FE Podcast next. Alright, kita jumpa lagi. Ya, itu saja. Itu saja. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Fanivo.